Hai semua. Jumpa lagi kita dalam matematik tingkatan 4, bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Jika subtopik sebelum ini 8.1.1 menerangkan maksud serakan, kini kita akan bergerak kepada subtopik yang seterusnya 8.1.2 membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Jom sama-sama kita pelajari. Sebelum kita belajar membanding dan mentafsir, mari kita pelajari ataupun kita imbas kembali apakah yang kita telah pelajari berkaitan dengan plot batang dan daun serta plot titik pada tajuk tingkatan 1. Plot batang dan daun ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah stem and leaf plot yang bermaksud plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Berikut merupakan antara contoh plot batang dan daun. Anak-anak boleh tengok ataupun lihat kedudukan batang dan daun serta kedudukan kekunci pada akhir plot batang dan daun. Cikgu teruskan sesi pembelajaran kita dengan langkah-langkah untuk membina plot batang dan daun. Bagaimanakah membina plot batang dan daun ini? Terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama, tulis setiap data satu demi satu dengan digit puluh sebagai batang. Ini bergantung kepada data yang diberikan. Sama ada data itu merupakan data puluh atau data ratus ataupun sebagainya. Langkah yang kedua, digit akhir nombor itu ditulis pada daun. Langkah yang ketiga, susun semula daun mengikut tertib menaik. Dan langkah kita yang terakhir, tulis kekunci dan tajuk. Kekunci menunjukkan unit bagi batang dan daun. Mari cikgu tunjukkan bagaimana membina plot batang dan daun. Baiklah, kita teruskan dengan pembinaan plot batang dan daun. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun. Bagaimanakah melukis plot batang dan daun? Langkah yang pertama, tulis digit pada batang dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Langkah yang kedua, ulang digit yang sama bagi data yang sama. Langkah yang ketiga, susun semula digit pada daun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dan langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat, tuliskan kekunci bagi plot batang dan daun dan jangan lupa tajuk bagi plot batang dan daun. Tajuk plot batang dan daun kita pada kali ini ialah markah matematik bagi 20 orang murid. Cikgu teruskan sesi pembelajaran kita dengan plot titik ataupun dalam bahasa Inggerisnya dot plot. Plot titik ialah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan.
Di bawah menunjukkan contoh plot titik. Adakah ianya nampak sama dengan plot batang dan daun? Plot titik agak berbeza dengan plot batang dan daun. Di sini cikgu tunjukkan langkah-langkah untuk membina plot titik. Langkah yang pertama, lukis satu garis nombor mengufuk yang meliputi julat bagi data yang diberikan. Langkah yang kedua, plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan dengan nilai pada garis nombor. Dan langkah yang terakhir ialah tulis tajuk plot titik itu. Nampak lebih mudah kan berbanding plot batang dan daun? Mari kita lihat bagaimana pembinaan plot titik. Diberi bahawa masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Wakilkan data itu dengan plot titik. Langkah kita yang pertama dalam membina plot titik ialah lukis garis mengufuk. Garis mengufuk kita bermula dengan nilai 17 dan diakhiri dengan nilai 25. Langkah yang kedua, plotkan semua data yang diberikan di atas ke dalam garis mengufuk kita tadi. Dan langkah kita yang terakhir ialah tuliskan tajuk bagi plot titik tersebut. Setelah mengimbas semula bagaimana pembinaan plot batang dan daun serta plot titik, mari kita teruskan dengan subtopik kita, iaitu bagaimana membanding dan mentafsir serahkan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun serta plot titik. Bagi membanding dan mentafsir data berdasarkan plot batang dan daun. Apabila dua set data diplotkan dengan menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Sebagai contoh, markah yang diperolehi oleh 32 orang murid daripada dua kelas yang berbeza iaitu 4P dan 4H. Berikut merupakan plot batang dan daun daripada dua set data, iaitu kelas 4P dan kelas 4H. Berdasarkan plot batang dan daun tersebut, dapat kita lihat bahawa pelajar daripada kelas 4H lebih pandai ataupun lebih menonjol berbanding kelas 4B berdasarkan kedudukan-kedudukan markahnya. Bagi kelas 4H, markah tertinggi ialah 98 berbanding dengan kelas 4P iaitu markah tertingginya ialah 91. Daripada plot batang dan daun itu juga dapat kita lihat bahawa kebanyakan pelajar kelas 4H mempunyai ataupun mendapat markah lebih ramai pada markah 70 dan ke atas berbanding dengan kelas 4P yang mana pelajarnya lebih banyak memperolehi markah kurang daripada 70 markah. Maka dapat kita banding dan bezakan kedudukan ataupun markah yang diperolehi oleh murid menggunakan plot batang dan daun. Bagi plot titik pula, melalui plot titik, kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu
di kiri atau di kanan bagi dua set data. Berikut merupakan data-data yang diperolehi daripada satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperolehi murid-murid itu. Skor yang pertama adalah skor dalam kuis sains dan skor yang kedua adalah skor dalam kuis matematik. Dapat dikatakan bahawa melalui plot data ini, pelajar daripada SMK Bestari, iaitu 20 orang murid tadi, lebih cenderung ataupun lebih pandai dalam kuis matematik. Ini dapat dilihat berdasarkan serakan data tersebut berada pada markah 11 hingga ke 15. Berbanding dengan skor pada kuis sains, dapat dikatakan bahawa 20 orang murid itu berada pada markah yang sederhana, yang itu plot titik berkenaan lebih tertumpu pada markah 9 hingga 13. Maka dapat dinyatakan bahawa plot titik juga dapat membanding dan mentafsir data dengan baik. Bagi mengetahui lagi tahap kefahaman dalam membanding dan mentafsir data, anak-anak boleh teruskan dengan latihan dalam buku teks. Praktiskan diri 8.1b pada muka surat 218. Semoga dengan apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi dapat membantu anak-anak dalam membanding dan mentafsir data dengan lebih baik. Jumpa lagi dalam subtopik 8.2. Jangan nakal-nakal.